Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini saya ingin membentangkan sebuah tajuk yang diberi nama solat sunat gerhana matahari dan bulan. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Fikri bin Zainal, nubometrik A183451. Kita terus kepada pengenalan. Solat sunat gerhana disebut di dalam bahasa Arab dengan Al-Khusuf bagi bulan dan Al-Kusuf bagi matahari. Kedua-dua maksud ini diberi nama iaitu hilangnya cahaya bulan atau matahari. Ia bukanlah berlaku kerana kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi merupakan petanda kepada kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia juga berupaya menjadi peringatan kepada manusia tentang azab dan nikmat yang dijanjikan Allah pada hamba-Nya, kerana fenomena gerhana ini sangat besar ertinya, sama ada dari penghayatan iman dan sains. Ia bukan fenomena yang baru yang berlaku pada akhir zaman ini, tetapi telah berlaku sejak alam ini dijadikan dan juga pada zaman Nabi Muhammad SAW yang dikenali sebagai sebaik-baik kurun. Saya memberikan satu dalil yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi Muhammad SAW telah bersabda mafhumnya, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua macam tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Terjadinya gerhana matahari atau bulan itu bukanlah kerana kematian seseorang atau kehidupannya. Maka jikalau kamu melihatnya, berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, bersedekahlah dan bersembahyanglah. Hukum untuk solat sunat gerhana adalah sunat muakkad sama ada bagi orang yang bermukim atau bermusafir, merdeka atau hamba, lelaki atau perempuan, dan sama ada ditunaikan secara berjemaah atau bersendirian. Solat sunat gerhana boleh dilakukan di mana-mana sama ada di rumah, musalla, surau atau masjid. Walau bagaimanapun yang afdal ialah masjid yang didirikan solat Jumaat. Untuk waktu solat bagi solat gerhana matahari, waktunya bermula apabila ternyata berlaku gerhana dan berakhir dengan hilangnya gerhana itu dan sehingga jatuh matahari dan gerhana tersebut. Sekiranya gerhana berlaku ketika atau selepas terbenam matahari, maka tiada solat gerhana. Bagi solat gerhana bulan pula, waktunya bermula apabila ternyata berlakunya gerhana bulan dan berakhir dengan hilang gerhana dan terbit matahari. Tidak dikira dengan naik fajar atau terbenamnya pada malam dengan gerhana. Sekiranya berlaku gerhana bulan ketika terbenam dan sebelum terbit fajar, maka dibolehkan solat. Tetapi jika terbenamnya bulan sesudah terbit fajar, maka terdapat dua pendapat, iaitu yang pertama, qaul qadim, tiada solat gerhana kerana kekuasaan bulan telah hilang bila terbit fajar, yakni waktu subuh. Yang kedua, qaul jadid, ada solat gerhana kerana kekuasaan bulan masih ada sehinggalah terbit matahari, yakni waktu syuruk. Okey, di dalam mazhab Syafi'i dibolehkan bersolat walaupun ketika berlaku gerhana tersebut adalah waktu tahrim, yakni waktu yang dilarang untuk mendirikan solat. Lafaz niat bagi solat sunat gerhana matahari, usalli sunnatal kusuf rakataini lillahi ta'ala, sahaja aku solat sunat gerhana matahari 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Bagi solat sunat gerhana bulan pula, usalli sunnatal khusuf rakataini lillahi ta'ala, sahaja aku solat sunat gerhana bulan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Untuk jumlah rakaat, solat gerhana dilakukan sekurang-kurangnya 2 rakaat seperti solat sunat biasa. Ia adalah yang sekurang-kurangnya. Yang terbaik, yakni yang sempurna, dilakukan dengan 2 kali rukuk dan 2 kali qiyam bagi pada
bagi tiap-tiap satu rakaat dengan tidak dipanjangkan bacaan pada kedua-dua rakaat. Yang kedua yang terlebih akmal, yakni sebaik-baik solat sunat gerhana, ialah dengan 2 rakaat dengan 2 rukuk dan qiyam bagi tiap satu rakaat dengan dipanjangkan bacaan pada kedua-dua rakaat. Baiklah, secara ringkasnya adalah seperti berikut. Pada rakaat pertama, seperti biasa kita mengangkat takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah, membaca ta'awuz, membaca surah Al-Fatihah seperti mana rukun qauli, dan yang kelima membaca mana-mana surah. Yang terbaik ialah kita membaca surah Al-Baqarah, dan seterusnya kita melakukan rukun fi'li, rukuk dan membaca tasbih kira-kira membaca 100 ayat. Seterusnya iktidal serta membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah Ali Imran atau mana-mana surah. Selepas itu kita rukuk dengan membaca tasbih kira-kira membaca 90 ayat dan kita membaca bacaan Sami Allahu liman hamidah ketika iktidal. Jadi 2 kali rukuk dan 2 kali qiyam. Okey, seterusnya kita sujud dan membaca tasbih. Kita duduk antara 2 sujud, sujud kembali dan kita terus berdiri ke rakaat kedua. Baiklah, untuk rakaat kedua kita membaca surah Al-Fatihah. Kita membaca mana-mana surah, yang terbaiknya kita membaca surah An-Nisa. Dan seterusnya kita rukuk dan membaca tasbih kira-kira membaca 70 ayat. Seterusnya iktidal serta membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah Maidah atau mana-mana surah. Seterusnya kita rukuk dengan membaca tasbih kira-kira membaca 50 ayat dan membaca bacaan Sami Allahu liman hamidah ketika iktidal. Seterusnya kita terus sujud dan membaca tasbih, duduk antara 2 sujud. Sujud kembali, membaca tasyahud akhir dan akhir sekali kita memberi salam. Untuk khutbah, saya mengambil sebuah hadis mafhumnya. Selanjutnya baginda Muhammad SAW mengakhiri solatnya dengan salam, sedang gerhana matahari telah berakhir. Lalu baginda berkhutbah kepada manusia, pada gerhana matahari dan bulan, sesungguhnya keduanya adalah 2 tanda kebesaran di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidaklah terjadi gerhana kerana kematian seseorang pula, tidaklah kerana kehidupan seseorang. Maka apabila kalian melihat keduanya, yakni gerhana, maka bertandanglah kepada solat gerhana. Yang ini kita mendirikan solat sunat gerhana. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah, kita teruskan kepada hukum. Sunat membaca khutbah selepas solat sunat gerhana walaupun gerhana sudah hilang. Khutbah seperti khutbah hari raya tetapi tiada takbir. Isi khutbah adalah menyuruh para jemaah bertaubat, bersedekah, memerdekakan hamba, berpuasa, mengingati manusia supaya tidak lalai, jangan leka dengan dunia dan sebagainya. Jika solat itu hanya terdiri dari wanita semata-mata, maka tidak perlu khutbah. Baiklah, ini khilaf jika berlaku pertembungan solat gerhana dengan solat lain. Secara umumnya, apabila pertembungan ini berlaku, maka kaedahnya didahulukan yang paling ringan. Sekiranya sama nilainya, maka didahulukan yang paling kuat. Apakah yang dimasukkan dengan paling ringan ataupun yang paling kuat? Saya akan memberi beberapa contoh. Yang pertama, jika pertembungan berlaku di antara solat gerhana dengan solat jenazah, maka didahulukan solat jenazah. Yang kedua, jika pertembungan berlaku di antara solat gerhana dengan solat fardu di awal waktu, maka didahulukan solat gerhana kerana dibimbangi matahari atau bulan kembali cerah. Tetapi jikalau berlaku pertembungan itu di akhir waktu solat fardu, maka didahulukan solat fardu. Yang ketiga, jika pertembungan berlaku di antara solat gerhana dengan witir, didahulukan solat gerhana. Baiklah, ini rujukan yang saya ambil untuk pembentangan solat sunat gerhana. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.